Dan subhanallah, kenapa ya? Tak ada. Okey. Tadi Ustazah cerita sikit kan pasal kisah cinta, bukan cinta tapi cinta monyet lah Ustazah kan. Kemudian Ustazah bukan nak cerita nanti jadi panjang sangat sebab masa kita dah habis, dah sangat sikit lagi. Ustazah nak bagi sama macam Ustazah Hafizah Musa. Ustazah saya dulu ramai kat peminat Ustazah. Nak juga tu kan? 18 orang. 18, 19, 20. Saya subhanallah masa sekolah menengah semua perempuan saja, jadi tak ada timbul isu tu lah. Bila masuk kepada college, Ustazah sebab tak biasa hidup di kalangan lelaki, Ustazah jadi macam terlalu keras dan strict dengan lelaki. Bila ada contoh ada lelaki yang macam nak luahkan perasaan, kita tu jadi pelik, jadi terlebih garang. Kita tu telefon, Ustaz mana ada cinta-cinta ni, ini semua berdosa besar, neraka. Jadi macam over sangat, terlebih. Mana ada cinta dalam Islam ni Ustaz, maksiat ni dosa besar. Memang trauma lah sampai macam tu lah. Memang tak ada. Memang ketika maksudnya dalam kepala, hanya orang yang layak saja yang aku akan beri panggilan yang istimewa. Hanya orang yang benar-benar sahaja yang Allah izinkan. Maksudnya kita nak jaganya diri kita ni, biarlah sampai orang yang benar-benar yang akan jadi suami kita yang dapat mungkin panggilan yang manis, layanan yang manis dan sebagainya. Sehinggalah bila Ustazah bertunang pun Ustazah belum lagi, maksudnya belum tentu dia jadi suami kita. Betul atau tidak? Anak-anak sekalian, begini, untuk mencari yang baik, ramai orang nak cari yang baik. Untuk mencari yang baik, caranya ialah sangat berkesan, jadilah yang baik. Contoh anak-anak, kamu jaga diri kamu, kamu jaga pergaulan, kamu jaga hati kamu, kamu jaga pandangan mata kamu. Contoh, Allah melihat segala pengorbanan yang kamu lakukan, kesusahan kamu jaga diri kamu. Dalam waktu yang sama, Allah sedang menyediakan seorang lelaki yang sedang menjaga dirinya juga. Di sana, kita tak tahu di mana. Sampai satu ketika Allah akan temukan kamu. Cia. Macam itulah lebih kurang Ustazah. Sebab itu, untuk mencari yang baik, berusahalah menjadi yang baik terlebih dahulu. Tentang bab urusan menemukan, itu adalah urusan Allah ya jami'. Dan apabila sampai peringkat umur tertentu belum lagi nampak Allah menemukan dengan sesiapa, percayalah Allah tetap menemukan kamu, tapi mungkin bukan kerana yang kita mahu, tapi yang kita perlu. Ada orang dia belum bertemu jodoh, tapi dia dah berjumpa ramai orang-orang alim, ulama. Contohnya begitu. Faham ya? Sebab kadang-kadang bila kita cakap pasal jodoh, akhirnya jumpa ada orang dah umur 30, ada umur 40 belum bertemu jodoh. Kita minta dengan Allah bertemu dengan jodoh, tapi Allah berikan pertemuan yang lebih baik daripada jodoh. Dan kerana itu yang mengantar dia ke syurga. Ada orang melalui pernikahan mengantarkan dia ke syurga. Ada orang melalui tidak menikah, itulah mengantarkan dia ke syurga. Ada orang melalui anak yang menghantarkan ibu bapa ke syurga. Ada pula suami isteri bernikah 20 tahun, 30 tahun tak dapat anak, itulah asbab dia ke syurga. Apa pun yang berlaku dalam hidup kita adalah jalan untuk kita menuju ke syurga Allah. Sedih, gembira dan sebagainya adalah adunannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup untuk pertemuan pada kali ini, Ustazah ingin bacakan satu peringatan. Sebenarnya lebih menuju kepada diri Ustazah. Ada 3 hadis Nabi SAW. Anak-anak sekalian, lagi-lagi kamu berada di sebuah madrasah. Ini kan yang ada ikut live ni. Sekarang kita berada di madrasah namanya Madinatul Huffaz, iaitu madrasah yang telah diasaskan oleh Fadilatul Ustazah Nur Hafizah Musa bersama suaminya Fadilatul Ustaz Azhar Yaqub. Betul kan? Subhanallah. Subhanallah, kamu diuji berada di tempat yang disebut-sebut orang. Kamu berada di satu kedudukan yang diuji dengan riak, takabur, ujub. Ustazah mohon maaf, maksudnya kadang-kadang riak itu kerana diri sendiri, tapi ada riak yang kedua datangnya daripada luar. Sama ada riak dengan tempat kita belajar, riak dengan pemilik tempat tersebut. Ada orang riak dengan dirinya, ada orang riak dengan keturunannya. Kalau kita belajar dalam bab kitab tasawuf, ada banyak sumber-sumber riak. Jadi kadang-kadang kita bila dengar, hebatnya kamu sekolah sekian-sekian, hebatnya. Contohnya begitu.
Jadi bagaimana kita nak menghadapi dan menguruskan hati kita ni? Kadang orang yang diberi kelebihan, kemasyhuran memang diuji dengan perasaan begini. Jadi hadis Nabi SAW ini mudah-mudahan jadi panduan kepada kita semua dalam sentiasa membetulkan niat. Allahu Akbar. Bila cerita pasal membetulkan niat, Ustazah sikit insya-Allah. Masa Ustazah nak selesaikan masters dalam 2 tahun yang lepas, Ustazah dah buat keputusan decide nak berhenti. Ustazah tak nampak jalan, semuanya stuck, depression, masa tu keguguran, kandungan yang ke-8 Ustazah masa tu. Sebab yang ni kandungan ke-9. Keguguran dan doktor kata janin tak berkembang, kamu sangat stres sambil bekerja, macam-macam tekanan sampai telefon ayah. Ayah, Asma dah buat keputusan, dah bagi tahu pensyarah akan drop dan akan berhenti setakat ni je. Ayah minta maaf. Masa tu arwah Ustazah masih ada 2 tahun yang lepas. Arwah ayah hanya diam saja. Diam, dia tahu anaknya dalam keadaan sangat tidak stabil. Menangis-nangis. Kemudian esok ayah telefon balik. Ayah tanya, Asma sebenarnya buat master kerana siapa? Kalau kerana manusia, nak dapat pujian, nak dapat iktirafan, ada master, Asma akan diuji dengan manusia tanpa henti. Tapi kalau Asma buat kerana Allah, betulkan balik, Allah akan hantarkan pertolongannya. Allahu Akbar. Panjanglah cerita, tapi masa tu Ustazah menangis. Ustazah tahu Allah hantar teguran melalui seorang ayah. Ayah Ustazah, macam Ustazah cerita, Ustazah Hafizah Musa, apa yang Ustazah ceramah hari ini, ya Allah betul doa ibu ayah kita. Dan apa yang Ustazah Hafizah pesan tadi, Ustazah memang buat. Masa Ustazah nak belajar ceramah, sebenarnya ayah Ustazah yang suruh berhentilah Asma buat dakwah. Ustazah semula kerja JAKIM 9 tahun, kaki tangan awam dan sebagainya. Ustazah akan telefon ayah, ayah esok Asma ceramah. Ayah akan tanya tajuk apa Asma, Ustazah akan bagi tahu tajuk. Tak apa, malam ni ayah akan study. Dan memang betul ayah Ustazah akan study. Carikan dalil, carikan kisah. Pagi besok dalam sejam 2 jam ayah akan telefon. Okey Asma, tajuk ni, buka kitab ni, buka ayat ni, hafal. Kena hafal ayat ni Asma, hadis ni hafal. Asma ingat ni bawa cerita Nabi ni sekian. Okey ayah, terima kasih ayah. Kemudian dah habis ceramah, ayah kata telefon, macam mana ceramah? Ayah memang tak keluar lagi ni, Asma tak mau ceramah, Asma malu. Peringkat awal Ustazah berceramah mengajar, orang trauma nak jemput. Tak nak jemput dah Ustazah ni. Bila depan tak tahu cakap apa, Ustazah sendiri tak faham. Nervousnya, takutnya menggelar, tapi seorang ayah tak pernah putus asa. Arwah Ustazah meninggal pada 10 Ramadan, Jumaat malam. Allahu Akbar. Ayah Ustazah, Asma, ayah yakin Asma boleh. Okey, ceramah seterusnya bila? Ayah buat sembahyang hajat, ayah tolong study, ayah tolong baca, ayah tolong bagi dalil, bagi hujah, bagi cerita. Allahu Akbar. Dan bila Ustazah meninggal dunia, bila arwah ayah Ustazah meninggal dunia, mohon maaf, Ustazah jumpa banyak sangat nota-nota yang ayah Ustazah buat. Tapi sebab melalui telefon kan, ayah akan bacakan saja. Allahu Akbar. Sampailah Ustazah mahir, dah okey dah. Ustazah tetap akan telefon ayah. Tetap. Ayah, esok Asma ceramah. Ayah, tolong doa. Ayah, tolong bagi isi. Walaupun sebenarnya Ustazah dah ada isi, Ustazah ada persiapan, Ustazah tetap menjadikan seorang anak yang soalannya tak reti apa-apa. Walaupun ayah Ustazah cakap ketika itu, Asma dah tahu, Asma dah boleh, ayah dah tengok Asma dah boleh. Tak boleh ayah, Asma tak tahulah nak cakap apa besok. Ayah tolong Asma, ayah tolong bagi isi. Merendahkan diri sungguh-sungguh kepada seorang ayah. Ayah Ustazah belajar setakat darjah 6. Bukanlah seorang profesor ataupun seorang ustaz, seorang berpendidikan tinggi. Tapi arwah ayah Ustazah sangat suka membaca kitab. Dia ada himpunan banyak kitab, dia belajar sendiri. Dia baca sampai 1, 2, 3 pagi. Yang mana bila ayah Ustazah mengajar di kampung, di surau, orang halang sebab tak ada pendidikan. Sebab tak ada sijil. Orang pertikaikan. Ayah akan telefon Ustazah, Asma, orang tak bagi ayah ngajar, ayah tak ada pendidikan, ayah tak ada kelulusan. Tapi Ustazah tahu ayah Ustazah ada banyak sangat ilmu. Dia hafal banyak hadis, dia hafal banyak ayat Al-Quran, dia hafal banyak sirah Nabi. Tapi kerana ini zamannya orang menilai pada sijil Ustazah. Allahu Akbar.
Seorang ayah yang sangat gigih mendidik dan mendoakan. Selagi mana kita merendahkan diri kita kepada ibu ayah kita, walaupun ketika itu kita sudah berada di kedudukan yang dipuji orang, kedudukan orang hormat, kita ada apapun sijil, subhanallah, itulah tandanya kita tidak pernah insya-Allah putus dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita terputus daripada meminta doa, daripada menghormati, menjunjungi, memulakan ibu ayah kita, ketika itulah rahmat Allah juga terputus dengan kita, anak-anak ustazah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, ustazah nak bacakan juga hadis ni, tapi sebab masa dah suntuk, ustazah terus baca terjemahannya. Sabda Nabi SAW, siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama ataupun mengalahkan orang yang jahil, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Ustazah ulang lagi sekali, siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para alim ulama, atau mengalahkan orang jahil, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Jadi anak-anak, tolong betulkan niat. Bukannya kita nak belajar, nak pandai, esok boleh berceramah supaya orang akan tertarik dengan kita. Jangan anak-anak. Jangan kita terlintas, kita nak belajar sebab apa? Kita tengok hari ini di media sosial, orang alim banyak mengejek dan menghina orang jahil, memperendahkan orang jahil. Allahu Akbar, masing-masing menanding, buat pertandingan, menanding-nanding ilmu, menanding-nanding guru dan sebagainya. Na'udzubillah. Hadis yang seterusnya, Nabi bersabda, siapa yang mencari ilmu untuk berbangga dengan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang jahil, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka orang itu dalam api neraka. Riwayat Ibnu Majah. Hadis yang terakhir, siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, atau inginkan dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi ada sebut 3 golongan yang akan dicampakkan. Yang terawal akan dicampakkan ke dalam neraka, dan salah seorangnya adalah golongan alim. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, ya Allah, aku belajar ilmumu dan aku menyampaikan ilmumu, ya Allah. Lalu Allah kata, tidak, kamu lakukan demikian kerana kamu nak digelar orang alim, alim ulama, kamu nak dapat kedudukan, pujian dan sebagainya daripada kedudukan jadi orang alim. Jadi mudah-mudahan ustazah, kita semua, anak-anak sekalian, sentiasa betulkan niat. Kita berada di mana-mana saja, kita mencari ilmu adalah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menyambung perjuangan Rasulullah, untuk menyebarkan dakwah. InsyaAllah pertolongan Allah sentiasa ada, sebagaimana hadis Nabi SAW, ifazillah yahfazka, barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Ifazillah tajidu tujahaka, siapa yang menjaga agama Allah, mereka akan dapati Allah berada di hadapannya. Wa iza sta'anta fasta'in billah, maka apabila dia perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila dia perlukan sesuatu, minta saja dengan Allah. Ini kelebihan orang yang sentiasa menjaga niat dan menjaga agama Allah. Sekian, ustazah mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua, terutamanya ustazah Hafizah dan semuanya, sahabat-sahabat di live dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Sekian daripada ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira. Kami semua di Madinatul Hufaz insya-Allah sentiasa mendoakan agar dakwah Ustazah Asma Harun, keluarga dan seluruh kehidupan dalam afiah fid din wad dunya wal akhirah. Anak-anak semua, tuan-puan, kutip mutiara ilmu yang dapat daripada apa yang Ustazah Asma Harun dah kongsikan dengan kita semua, insya-Allah jadi pedoman yang baik dalam kehidupan kita. Umi minta maaf kerana ruang untuk soal jawab terpaksa ditangguhkanlah insya-Allah pada masa-masa yang Allah tentukan pada masa yang lain kerana kekangan masa. Jadi kepada semua yang mendengar yang bersama-sama live dengan kami, kami menyeru supaya tuan-tuan dan puan-puan
dapat bersama-sama dengan kami untuk pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya, kami minta doa, kami minta insya-Allah mudah-mudahan sama-sama dengan kami bantuan, sumbangan, derma ikhlas daripada tuan-puan sekalian. Silakan, ada tertera nombor akaun Tahfiz Madinatul Huffaz untuk pembangunan fasa kedua. Mudah-mudahan di situlah ya menjadi tapak jariah kepada kita semua insya-Allah. Terima kasih Ustazah Asma. Ya, anak-anak semua doakan ya persahabatan kami ni insya-Allah Allah redai. Amin. Mudah-mudahan Allah ikat hati-hati kita dalam mencintai Allah, saling nasihat menasihati, tegur menegur ke arah kebaikan insya-Allah. Jadi anak-anak semua selamat belajar, istiqamah, bersungguh-sungguh ya. Alhamdulillah banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih kepada semua yang menonton live ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Minta maaf zahir batin segala salah silap mewakili Ustazah Asma Harun juga. Jadi terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Kepada anak-anak semua, harap dapat duduk macam ni kekal. Umi faham anak-anak nak merakam kenangan ini ya, supaya lebih lama terpahatkan. Jadi insya-Allah Ustazah Asma akan datang kat depan saja ya, kita akan ambil satu saja gambar dengan